tahu tak, sebelum kita masuk lebih lanjut, macam mana ada hukum untuk solat atas kenderaan, solat atas kapal terbang, solat atas kereta api, macam mana hukum dia? Bila ada? Ya? Ada yang tahu tak? Macam mana hukum tu ada? Sebab semua orang tahu bahawa hukum ni, terutama tentang ibadat, dia mesti bersumber daripada Quran dan hadis. Dia tidak boleh ada ibadat ni selepas daripada Nabi mati. Kalau selepas Nabi mati ada seorang tutup wali katakan bermimpi ada sembahyang 5 rakaat, dia tak boleh pakai itu. Hukum untuk ibadah ni mesti datang daripada Nabi. Selepas Nabi mati tidak boleh dah ada. Tidak ada tambahan atau tidak ada kekurangan. Jadi mesti putus sama Nabi. Macam mana ada hukum untuk solat atas kenderaan? Ada hukum atas solat atas kenderaan yang ada tahu adalah sebabnya Nabi solat atas unta. Nabi solat atas unta dan bila unta itu berjalan, Nabi sentiasa ikut keadaan mengarah mana dia bermula tadi. Macam tu dia solat. Dan dia solat pula sambil duduk, bukannya berdiri atau unta berdiri jatuhlah. Sambil duduk. Dan sahabat pun tengok benda ni berlaku. Padahal kalau kita fikir, kalau Islam ni bukan satu agama sempurna, Nabi ambil unta tu tambak lah. Unta boleh tambak kan? Tambak unta, solatlah kat bawah atas padang pasir. Tapi sebab apa Nabi tahu macam tu? Sebab Nabi tahu dah, satu masa nanti akan ada kenderaan tidak boleh berhenti. Kau tu nak berhenti macam mana? Kau tu nak landing kat itulah airport baru boleh berhenti. Ataupun kereta api baru boleh berhenti. Maknanya Islam ni satu agama sempurna. Tak bincang lagi tentang aspek kehidupan, tentang ibadat saja kita bincang. Ibadat kalau maknanya Nabi dah tahu dah apa yang umat ini perlu. Sebab itu ada hukum dia. Ada hukum dia. Dan dalam Islam juga kita baca tentang Ramadan, pasal Ramadan. Allah cerita kepada kita, yuridukumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Taala menghendaki kemudahan kepada kamu, dia tidak mahu menyusahkan kamu. Maknanya ibadat kita ni desain oleh Allah Taala ni adalah sesuai untuk manusia. Kita solat, waktu solat sebagai contoh. Waktu solat ni, solat kita 5 waktu. Solat 5 waktu, kita tidak boleh kumpul 5 waktu ni waktu malam saja. Ataupun waktu siang saja. Tidak boleh. Bahkan masa tertentu. Allah Ta'ala kata, kita mauquta, waktu tertentu. Solat ni mesti ada waktu tertentu. Jadi, waktu tertentu tu apa dia? Subuh. Subuh tu bermula daripada terbit fajar sampailah keluar matahari. Kan? Jangan kita sembahyang sebab kita rajin, kita sembahyang sebelum terbit fajar, kita bagi subuh. Kalau sempat daripada terbit matahari, apa bagi kau subuh dah. Subuh raja. Zuhur bila matahari nampak tegak atas kepala atau sedikit condong daripada tu. Itu waktu zuhur. Sampailah bayang tu lebih panjang daripada dia punya objek. Itu waktu zuhur. Kemudian masuk asar. Masuk asar sampai tenggelam matahari. Kemudian masuk maghrib daripada tenggelam matahari sampailah hilang cahaya mega matahari tu. Lepas tu masuk isyak. Bahkan setengah-setengah mazhab kata isyak tu pun tidak boleh lewat juga. Sampai separuh malam saja isyak. Tapi bagi kita orang Melayu ni sampai subuh lah. Isyak dia sadar. Itu maknanya ada kita bermakuta waktu-waktu tertentu. Kita tak boleh nak ubah macam tu. Mentang-mentang rajin nak buat waktu subuh 5 waktu tidak boleh. Dan dia juga tetap kalau subuh tu 2 rakaat tidak boleh nak tambah jadi 3 rakaat. Tidak boleh. Dan semua desain ni adalah mengikut kemampuan manusia. Mengikut kemampuan manusia. Sebab tu Islam ni agama yang sempurna. Maknanya kalau subuh tu timing untuk bangun. Kemudian waktu zuhur tu timing untuk rehat tengah hari. Kalau asar mungkin balik kerja. Sebelum bermain, lepas tu main, lepas tu maghrib tu kena balik rumah. Timing tu adalah desain baik Allah SWT adalah untuk
memudahkan manusia dan ikut kemampuan manusia. Jadi kalau ada orang kata dia tak boleh solat lagi sebab tak mampu, maksudnya dia di luar daripada kebiasaan lah. Mana abnormal lah kalau istilah lain. Macam tu. Saya ni cakap Kelantan lah kan. Tahu dah kan. Cuma tak faham tu tanya. Sebab saya cakap bahasa Inggeris pun lecturer saya tahu saya Kelantan. Okey. Lepas tu ni asasnya nak cerita adik-adik. Jadi desain agama ni adalah baik Allah Taala. Dia tahu keperluan manusia tak boleh. Dia memudahkan kita, bukannya menyusahkan kita. Allah Taala juga cerita kepada kita, dia tidak membebankan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak membebankan satu nyawa itu, satu manusia itu, melainkan atas dia punya kemampuan dia, capability dia. Sebab itu dalam kalau adik-adik ingat dalam kisah Isra' Mi'raj, apabila Nabi buat turun cerita kepada Nabi Musa bahawa dia ni Allah Taala suruh solat 50 umat dia ni 50 kali sehari semalam. Jadi Nabi Musa kata, tak boleh umat aku 2 kali sehari semalam pun tak Allah. Lebih besar, lebih gagah, lebih kuat. Bani Israel, orang Israel dulu kuat. Lepas tu naik 2 kali sampai 5 waktu sehari semalam. Nabi pun malu nak minta lebih kurang daripada ni. Maknanya 5 waktu sehari semalam ni atas kemampuan manusia. Jadi dalam hal ni juga kita faham bahawa Islam ni adalah satu agama yang sempurna. Dan kalau kita tahu perkataan yang tuan kitab ni Dr. Mazhar Malik sebut ni al-fiqh. Fiqh ni apa dia? Fiqh ni apa dia? Fiqh ni dia asal daripada perkataan man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Nabi SAW kata, sesiapa yang Allah Taala nak beri kepada dia kebaikan, dia akan beri kepadanya fiqhu fid din. Fiqh itu makna apa? Kefahaman dalam agama. Dia bukan saja tahu ada ilmu, tapi dia faham ilmu dia. Yang tu kita panggil fiqh. Kalau kita tahu saja ilmu saja, tahu pandangan itu pandangan ini, tapi kita dah nak decision. Itu bukan fiqh lagi. Jadi fiqh tu dia mesti tahu dan dia boleh buat decision pandangan mana yang sesuai untuk dia buat, untuk dia amal. Sama ada pandangan itu kuat dia suruh hujah dia, ataupun pandangan itu lebih sesuai dengan keadaan masyarakat dia. Keadaan masyarakat dia. Banyaklah kalau kita tengok dalam kehidupan saya, kita tengoklah macam ni. So contohnya orang Melayu ni dia suka pakai baju Melayu. Ni benda yang sunat lah kalau kita cerita. Suka pakai baju Melayu. Sebab apa sebabnya? Orang Arab dulu dia suka pakai jubah. Tapi bila pergi ke alam Melayu, jubah payah pakai sebab Melayu ni negeri dia banyak hujan. Jadi banyak air bertakuk, kena jubah banyak. Jadi dia buat sikat, jadilah baju Melayu. Itu cerita lah, saya tak tahu betul. Maknanya kena sesuaikan dengan keadaan. Bukannya boleh ambil solidar. Sebab tu nama dia fiqh. Okey, seterusnya di dalam bab fiqh ni banyak bahan-bahan dia. Dan fiqh ni satu unsur yang penting adalah satu dia punya sumber dia adalah daripada 4 sumber utama. Yang ni daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah lah. Yang pertama mesti daripada kitab Allah iaitu Al-Quran. Yang kedua daripada sunnah Nabi, sama ada daripada hadis ke perbuatan Nabi ke apa dia. Yang ketiganya adalah daripada ijma' ulama. Tak ada benda yang decision oleh Nabi. Nabi bagi kebebasan contohnya. Ataupun Nabi ada 2 keadaan berbeza. Jadi 2 keadaan berbeza itu Nabi membuat keputusan yang berbeza. Ataupun keadaan yang sama tapi sahabat faham berbeza. Maka decision untuk mana yang kuat itu ada konsensus ulama. Konsensus ulama ni nama ijma' ulama. Consensus of Islamic scholars. Nama dia ijma' ulama. Jadi ijma' ulama ni menjadi sumber hukum dalam Islam. Dan yang keempatnya adalah kias. Kias ni kita dah tak erti, tak ada ilmu dah. Lepas tu tiba-tiba ada masalah depan kita yang kena selesaikan segera. Maka pada itu kita boleh kias berdasarkan ilmu lain yang kita ada. Ilmu lain yang kita ada.
Ni adik kena belajar lah. Tak ada ilmu lain. Habis nak buat qiyas macam mana? Dan qiyas ni, nak beritahu ke adik, dalam semua keadaan, pahala dia sangat besar qiyas. Nama dia ijtihad dalam semua keadaan. Nama dia ijtihad. Walaupun seorang saja. Tapi, nak kata ijtihad itu mestilah dia dalam bidang yang dia expert. Dia dalam bidang dia expert, tapi dia tak tahu. Ada benda-benda lain masalah ke sebaliknya. Tapi bidang ni bidang dia expert. Sebagai contohnya, kalau dalam bidang perubatan, seorang doktor tu dia nak buat decision, nak gugurkan anak ke tak boleh gugur anak. Sebabnya mak ni ada penyakit, sebagai contohnya. Mak ada penyakit, dan mak ni kalau mengandung, dia mungkin akan mengancam nyawa dia. Jadi decision untuk gugurkan anak itu dibuat oleh seorang doktor Muslim itu, nama dia ijtihad. Sebab dia tak tahu mak ni mungkin selamat, kalau mengandung pun tak ada masalah. Kan? Kalau Tuhan tak mahu ambil nyawa dia. Tapi berdasarkan ilmu yang dia ada, expertise yang dia ada, dia buat decision bahawa kena gugurkan anak ni untuk selamatkan nyawa mak dia. Maka pada waktu itu nama dia ijtihad. Tapi kalau orang kampung kata, kena gugur anak, tu bukan nama ijtihad tu. Kacau tu. Lepas tu kena masuk bidang kita, dia kena expert bidang kita. Ada yang fikir diri lah, bidang commerce ke, bidang engineering, kita kena fikir sendiri apa dia bidang kita yang kita expert. Lepas tu kita kena buat decision dalam bidang kita. Maka apabila kita buat decision berdasarkan expertise kita, itu namanya ijtihad. Tambah-tambah lagi dalam bidang hukum ni, qiyas yang kita sebutkan tadi. Itu sumber hukum dalam Islam. Satu benda yang kita kena faham bahawa Islam ni agama yang dia sesuai dengan zaman dan sesuai dengan tempat. Sesuai dengan tempat dan zaman. Adik-adik tahu tak? Sebagai contoh, khuf ni adalah orang berwuduk, dia ambil wuduk dalam masa sehari. Ambil wuduk ketika dia sebelum solat subuh dia ambil wuduk. Lepas tu masa solat tu dia pakai stocking, pakai belakang, lepas tu pergi kerja. Tiba-tiba dia batal wuduk masa pergi belajar. Maka dia ambil wuduk kali kedua pada hari yang sama. Sama ada dia berok ke, kencing ke, apa, batal wuduk. Ambil kali kedua pada hari yang sama. Maka tidak lagi perlu dia basuh kaki. Tapi cukup dengan dia sapu ke atas kasut ataupun stocking ataupun khuf yang dia pakai. Jadi hukum ni ada macam mana? Sebab adanya sejuk, suasana yang sejuk. Tapi Islam pada masa itu hanya dalam tanah Arab. Faham tak? Tanah Arab ni tidak ada saji. Sejuk tanah Arab pun bukan sejuk macam duduk tempat saji. Tapi dah ada hukum tersebut dan Nabi dah ajar benda tu. Sebab Nabi beritahu suatu hari nanti Islam ni akan berkembang di tempat yang ada saji, orang tak boleh basuh kaki pada waktu masa sejuk. Dia prediction tu tahu tak, sebab Islam agamanya memang design pada Rasulullah ada untuk sesuai dengan semua tempat dan semua keadaan. Tak boleh kan? Dan satu lagi benda yang kita kena faham juga adalah apabila imam-imam kita ataupun ulama-ulama kita membuat ijtihad yang kita sebutkan tadi, maka ijtihad ni dia tidak membatalkan ijtihad sebelum tu. Sama ijtihad sebelum tu dilakukan oleh dia sendiri ataupun ijtihad sebelum tu dilakukan oleh ulama lain. Itu kena faham. Sebab itulah sebagai contohnya Imam Asy-Syafi'i, imam kita, Imam mazhab Asy-Syafi'i. Dia ada dua pandangan yang pertama, iaitu kaul jadid dan kaul qadim. Kaul qadim ni tidak membatalkan pandangan kaum jadid dia. Kaum jadid tu kaum dululah, sebab masa dia di Mekah lain suasana daripada dia di Mesir. Kan? Apa-apa fatwa dia semasa dia berada di Mesir tidak membatalkan fatwa sebelum ni yang dia berada di yang sebelum ni semasa dia berada di Hijaz. Tak membatalkan. Maknanya kalau ada orang yang duduk di Hijaz nak ambil fatwa dia dulu yang dia tak pakai sekali sebab dia duduk Mesir, tidak ada masalah. Itu ijtihad nama dia. Tapi kalau hadis Nabi, kalau Quran tidak boleh main gitu. Minta ijtihad. Sebab contoh ijtihad juga macam isyak ukur. Isyak ukur. Sekarang ni kalau ada yang tak isyak ukur, saya kata haramlah isyak ukur, jangan diisyak pula. Tapi ulama sebelum ni kata makruh isyak ukur. Makruh isyak ukur. Sebab apa makruh isyak ukur? Sebab ilmu yang ulama tu ada berdasar kepada keadaan dia, suasana dia. Isyak ukur ni bau mulut dia busuk. Lepas tu gigi warna hitam. Lepas tu mungkin asap dia mengganggu orang lain.
Atas dasar ni ulama kata ni hukum dia makruh lah, macam makan petai ataupun makan budu. Budu ni tak bangun korek lah, petai bangun korek. Jadi hukum dia adalah makruh. Tapi kalau kita tanya ulama sekarang ni, ya ilmu ulama ni dah berkembang, dah banyak dah, belajar banyak dah. Dia tak kata lagi hukum isap rokok ni makruh, tak ada. Dia kata. Malaikat ulama yang ilmu dia zaman 70-an, 80-an mungkin ni, tak berkembang lagi ilmu dia. Itu mungkin ada. Tapi dengan perkembangan ilmu dia, walaupun mungkin satu ketika dulu dia kata makruh, tapi sekarang ni dia kata haram. Sebab apa? Sebab dia tahu ada rokok ni ada benda yang menyusahkan diri dia, ada benda yang dia membantu orang Yahudi ambil rokok yang jenama yang hebat-hebat. Lepas tu ada macam-macam dalam rokok tersebut. Maka hukum dia lebih cenderung pada haram. Jadi apabila ulama ni sekarang kata haram, dia tidak membatalkan fatwa atau ijtihad ulama terdahulu kata makruh. Dia tidak membatalkan. Tapi berdasarkan ilmu dia, maka kena ambil fatwa yang ada sekarang ini. Macam tu. Ini adalah keterbukaan sistem dalam Islam ni yang menyebabkan ilmu dalam Islam ni sentiasa berkembang. Kalau kira research, dari sudut metodologinya sebenarnya, metodologi ilmu Islam lebih lagi dijaga. Lebih terkawal. Sebab yang orang dia buat satu hukum tu, bukannya boleh ambil, dia boleh begitu saja. Orang kata, setelah lelaki perempuan ni batal ke tak batal? Ikutlah. Kalau aku pergi Mekah tak batal, kalau di Malaysia batal. Macam boleh main gitu. Kena tahu, what is the basic? Apa dia? Fundamental dia. Daripada hukum tersebut ada. Ni orang belajar, kalau kita pandai baca kitab kalkulus tu batu. Takkanlah baca kitab fiqh. Kecil tu pun tak boleh baca kan? Mestilah boleh lagi. Tak ada awak kalkulus ni. Tak ada engineer. Ada engineer. Itu hukum dalam Islam. Lepas tu apabila kita berada di luar negara, saya rasa sekejap lagi. Kita dah sebut tadi tentang bagaimana hukum ni berubah ikut waktu dan ikut tempat. Ikut waktu sebagai contohnya kita sebut rokok tadi sebagai contohnya. Atau banyaklah benda-benda lain yang kita kalau sahabat-sahabat suka ikut fiqh perubatan, banyaklah benda-benda yang berubah ikut ilmu. Sebab perubatan ni dia cepat sikit. Bioteknologi ni benda-benda yang cepat. Kalau macam adik-adik buat commerce ni mungkin slow sikit. Sebab dia banyak fundamental, banyak itu. Jadi slow. Tapi kalau bioteknologi dia cepat. Jadi cepat ni memerlukan ijtihad semasa cepat. Jadi bila ada ijtihad tu, dia bergantung pada ilmu seseorang yang buat ijtihad. Bila bergantung pada ilmu seseorang yang buat ijtihad, dia akan bergantung pada research semasa. Research semasa, pendidikan semasa. Bila berlaku pendidikan semasa, maka dia akan sentiasa berubah. Sebab itu Islam ni sesuai. Islam ni sesuai tak sesuai dengan sains. Nak cerita adik-adik. Dalam agama Kristian, sebab apa Nabi Adam keluar daripada syurga? Sebab dia makan buah. Buah. Kalau Islam dia sebut buah khuldi. Ceritalah buah khuldi. Tapi dalam Kristian buah apa tu? Buah knowledge. Buah knowledge, buah sains. Sebab tu dalam Kristian dia tidak belajar dengan sains. Bahkan ahli-ahli sains awal dalam Kristian ni banyak yang kena hukum bunuh. Antaranya adalah Galileo. Tahu tak? Galileo ni kena hukum bunuh oleh Raja Sepanyol. Sebabnya dia kata bumi ni bulat. Dalam kitab Bible kata bumi ni tak bulat. Dia betul hukum bunuh. Dia lagi lah lepas tu ya. Tak ingat lagi, mungkin Christopher Columbus pun kena hukum juga. Ada 2-3 orang sains yang kena hukum bunuh. Okey, disebabkan oleh dia ni berbeza pandangnya dengan gereja. Sebab ilmu dan gereja ni, ilmu agama lain lah selain pada agama Islam ni, semakin orang tu kuat bukan dengan agama dia, sebenarnya semakin dia meninggalkan dunia dia. Semakin meninggalkan dunia dia. Kan? Nak jadi orang paling baik dalam agama Kristian nak buat macam mana? Mesti pergi ke gereja, duduk dalam gereja, tidak boleh kahwin. Kalau pakaian, kalau orang lelaki kena pakai pakaian seragam dia. Kalau Sami Tok Chai, Tok Chai Sami pun sama pakai baju kuning dengan tidak boleh ada jahit. Lepas tu orang perempuan kena cukur kepala.
orang lelaki berguna cukur kepala, tidak boleh pakai selipar, kena jalan kaki ayam. Maknanya dia meninggalkan dunia dia semakin dekat